Kemaman, Terengganu. Setiap insan pastinya berpaksi pada cita-cita untuk terbang lebih jauh. Begitu juga buat Nur Suaidah Muhammad Jaafar, 33 tahun, dilahirkan sempurna pada mulanya. Namun sejak berusia 16 tahun, dia diduga dengan masalah saraf kronik sehingga mengganggu persekolahan dan rutin harian. Setelah menjalani pemeriksaan rapi, keputusan wanita ini disahkan menderita penyakit multiple sklerosis yang menyebabkan kini dia lumpuh separuh badan. Lepas ambil tulang belakang tu, doktor kata kena bayar RM300 untuk dia nak hantar ke luar negara. Dalam lama juga nak dapat result, dekat sebulan juga saya duduk situ, dapat result. Dia kata sakit tu disahkan MS lah, multiple sklerosis. Dan dia minta balik ke Hospital Kuala Terengganu untuk dapatkan ubat untuk sakit tu lah. Nama dia interferon. Ubat tu nilai dia 1 jarum RM500 satu hari. Cucuk selang sehari. Jadi balik ke Kuala Terengganu, bawa surat yang doktor pakar daripada sana bekalkan. Tunjuk kat dia, lepas tu kebetulan masa tu Hospital Kuala Terengganu dia hanya mampu tanggung 6 orang pesakit. Dan masa tu jadi pesakit yang ke-6. Memang betul-betul rezeki. Sebab dia kata kalau tak memang kena bayar sendiri. Maknanya RM5,000 sebulan, setahun RM60,000. Anak kedua daripada 4 beradik ini sedai upaya menyembunyikan kesakitannya sendirian tanpa perlu menyusahkan insan tersayang. Bila saya pakai ubat cucuk tu, tapi masih serangan datang, jadi doktor cakap mungkin kena tambah dos ubat. Jadi yang bahagian tambah tu mungkin kena bayar sendiri. Saya cakap nak dapat 100 pun susah, tak lagi nak dapat RM2,500 untuk ubat. Jadi saya cakap tak apalah doktor, bahagian ubat saya ni bagi kat orang lain. Tak apalah, saya tak ada ubat pun tak apa. Saya cakap, saya tanya doktor, sampai bila saya kena pakai ubat cucuk ni? Jadi dia kata untuk pesakit MS multiple sklerosis dia kena pakai seumur hidup. Jadi tak ada tempoh yang kata awak akan sembuh, sebab daripada segi kajian dia kata MS tak ada lagi jumpa ubat untuk sembuh. Nur Suaidah terpaksa berhenti mengambil ubat suntikan kerana kekangan kewangan. Dia sama sekali tidak mahu menambah lagi beban keluarga. Dia macam muka dia pucat, letih. Walaupun dia sakit macam mana pun dia kuatkan diri dia macam mana. Dia tak nampak macam diri dia sakit lah. MS ni macam dia banyak serang sakit belah belakang. Kalau sakit yang pada belah belakang tu memang sakit amat kuat. Jadi kalau kita makan painkiller pun tak mampu nak bantu. Jadi jenis tu biar je lah sakit dan sebab kita mampu tahan. Tapi jenis su tak cerita. Dekat mak tengah sakit ke kat suami tak, memang su tak cerita. Tubuh badan Nur Suaidah tidak lagi berfungsi sepenuhnya. Dia tidak boleh makan dan minum seperti insan normal. Sebaliknya, dia perlu minum susu khas setiap 4 jam melalui tiub di perutnya. So, Aila sendiri tak mampu nak telan. Tangan ni memang tak ada rasa, lepas tu kaki dua-dua. Jadi untuk buang air besar, dia masuk ubat selang sehari. Untuk buang air kencing, suami akan masukkan tiub setiap 4 jam. Keluarkan air kencing, lepas tu tiub tu cabut, 4 jam yang akan datang masuk tiub lagi. Sebab untuk dia rasa membuang memang sudah tak ada langsung. Memang kalau tak ada rasa langsung, air kencing masih keluar tak apa. Tapi air kencing memang tak keluar kalau tak masuk tiub. Nur Suaidah turut menerima sumbangan 30 tin susu khas daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Maidam, setiap bulan. Tak apalah tak bagi duit, saya kata saya nak susu. Saya nak dalam bentuk zakat bagi kat saya susu. Lepas tu pihak hospital tolong bantulah. Di mana dia buat permohonan dengan pihak zakat Maidam Terengganu. Jadi pihak selepas buat permohonan dalam beberapa bulan lulus, makna zakat bekalkan susu. Kita orang dapat 30 tin untuk sebulan. Memang fikir tak apalah tak dapat duit. Suami cakap yang penting makanan harian su tu cukup. Takdir Tuhan menentukan Nur Suaidah bertemu jodoh dengan Zulkifli Yunus, 44 tahun. Kesakitan yang ditanggung tidak pernah sama sekali menjadi beban kepada perkahwinan mereka sejak 13 tahun yang lalu. Jodoh, kita pun terima lah.
dengan baik walaupun keadaan dia taklah sihat mana. Tambah menjedihkan apabila 2 jari kaki Nur Suwaidah mengalami kerosakan yang teruk akibat kencing manis dan terpaksa dipotong pada awal Mac lalu. Saya tahu kemampuan diri Su. Okey, Su mampu bergerak macam banyak ni. Suami Su boleh bantu banyak ni. Jadi Su memang 100% bergantung dengan suami. Apa yang dia bangun, celik mata, Su dulu. Celik mata, bancuh susu, mandikan Su sebab masa dia kerja gaji bulan dulu, dia pindah ke sini, Su sakit teruk. Memang buang air besar, semua pampers memang masa tu dia semua. Cuma dia bangun pagi, dia cakap, boleh tak bangun awal, abang mandikan dulu, lepas tu abang masuk kerja. Dia akan pesan pada mak, Umi tak payah mandi Angah, tak payah apa-apa. Nanti Zul balik kerja, Zul yang akan buat semua tu. Walaupun dia sakit, saya tetap bersama dengan dia. Walaupun susah senang macam mana pun, tetap bersama. Dan 2,500 untuk ubat. Jadi, saya cakap, tak apalah doktor, bahagian ubat saya ni bagi kat orang lain. Tak apalah, saya tak ada ubat pun tak apa. Saya cakap, saya tanya doktor, sampai bila saya kena pakai ubat cucuk ni? Jadi dia kata untuk pesakit MS, multiple sclerosis, dia kena pakai seumur hidup. Seawal 6.30 pagi, Nur Suwaidah sudah bersedia untuk keluar berniaga di Pasar Tani Kemaman setiap hari Jumaat. Wanita ini lebih selesa mencari rezeki dengan usahanya sendiri bagi menampung biaya sewa rumah sebanyak RM500 sebulan. Dia serik apabila pernah ditipu beberapa kali oleh segelintir insan yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan di atas kekurangan dirinya. Sebelum ni, Su dengan suami ada buka gerai burger kecil-kecil lah. Tapi last buka bulan 1 hari tu, sebab bulan 3 Su operate yang buang jari kaki. Ada sewa gerai burger kecil-kecil pun sekarang ni sudah tolak sebab bila tak buka, sewa tetap jalan kan. Pernah kena tipu dengan orang. Orang order burger 160 biji. Dah siap, tak datang ambil. Jadi, Su dengan suami pergi sedekah kat rumah anak yatim. Hantar dekat pusat tahfiz. Su dengan suami sekarang ni buat jualan dadih dengan gula-gula kapas. Maknanya jual secara harian. Duit tu boleh bantulah sikit sebanyak beli untuk keperluan cuci kaki, kapas perut. Kalau macam tak berniaga memang tak ada duit. Memandangkan suaminya tidak mempunyai lesen memandu, Nur Suwaidah perlu memandu sendiri menuju setiap lokasi jualan. Zulkifli dahulunya pernah bekerja makan gaji. Namun, setiap tahun dia terpaksa diberhentikan kerja kerana sering cuti apabila isterinya sakit. Kini, dia lebih selesa bekerja sendiri sementara isterinya acap kali dimasukkan ke hospital dan memerlukan penjagaan rapi. Dia ada dengan Su, orang kata memudahkan Su. Betul tak cukup duit, tapi Su memang tak ada orang lain untuk tunggu Su dekat hospital. Hanya suami semata-mata. Jadi nak tak nak memang dia kena tunggu. Sebab Su, yelah kalau kat hospital Su boleh minta doktor masukkan tiup kencing yang gantung dekat katil. Tapi bila dekat rumah, memang suami yang kena masukkan tiup setiap 4 jam. Sebab Su mata tak nampak sebelah. Batu tangan hanya sebelah je. Nur Farisha Zahrah Abdul Rahman, 9 tahun, satu-satunya permata hati pasangan ini yang menemani Nur Suwaidah berniaga setiap hari. Dia pernah keguguran sebanyak 4 kali akibat komplikasi ubat saraf yang terlalu kuat. Biasanya tolong mama pergi jual dekat Pasar Malang, kat Pasar Tani. Anak Malang tolong mama buat susu. Mama kat rumah dia suka masak nasi goreng tu. Memang setiap hari keluar berniaga. Kalau hari sekolah, hari Ahad sampai hari Khamis, Su duduk dekat pintu belakang sekolah anak, dekat Padang Astaka. Sebab anak balik pintu belakang, senang tolong bantu Su lah. Suami ambil 2 tong dadih, dia letak dekat taman sekolah Seri Iman, dia tunggu kat situ. Jadi kita orang buat 2 tempat lah. Supaya kat sini kalau kurang, kat sini ada lagi sampai. Setelah melepaskan lelah seketika, Nur Suwaidah
perlu menyediakan pelbagai perisa dadih untuk jualan keesokan harinya. Walaupun dia menerima allowance pekerja cacat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM450 sebulan, dia tetap berdikari untuk menambah pendapatan. Nak kata kadang sentiasa hari-hari habis tu tak jugalah. Ada hari tak habis, ada hari tu habis cepat, tak tentulah. Kalau macam dadih ni, sebab yelah su jual RM1 kan satu, sebab kita target budak-budak sekolah. Untung dari tu kadang ada RM20, ada RM30. Tapi sebab su buat sendiri. Bila buat sendiri ni, kos dia tak adalah macam kita ambil dengan orang. Farisha, anak yang ringan tulang, sering membantu ibu tercinta. Anak ini bercita-cita untuk menjadi doktor haiwan dan sekaligus dapat mengubah nasib keluarga suatu hari nanti. Pada malamnya, Nur Suaidah keluar mencari rezeki di pasar malam pantai Kuala Kemaman bermula jam 5 petang hingga 9 malam. Walaupun pada zahirnya dia kelihatan letih, wanita cekal ini harus bangkit demi menampung kos rawatan dan perbelanjaan harian. Tapi sebenarnya Su happy. Sebab bila Su banyak bergerak, bila Su keluar, Su boleh tengok dunia luar. Kadang-kadang ada orang datang borak-borak. Jadi Su tak adalah terbaring, hanya fikirkan sakit semata-mata. Kadang dia stres banyak sangat perkara nak kena buat sebab tu dia nangis. Kadang-kadang boleh tengok budak-budak main kat taman mainan. Boleh tengok anak. Jadi diri Su sekarang bila sudah sakit 18 tahun, Su cakap aku perlu keluar. Aku tak boleh duduk dekat rumah. Bila keluar, Su boleh tengok dunia luar. Walaupun Su keluar tu niaga dah 2 jam. Lepas tu balik. Mana pada diri Su tu boleh melupakan rasa sakit tu. Tak ada fikir-fikir sakit sangat. Ibu Farisha tidak sempurna seperti insan lain. Tangisan sering menjadi peneman tatkala ada segelintir golongan yang memandang rendah pada keluarga ini. Anak mana yang tidak gusar hatinya apabila melihat keadaan ibu yang sering sakit. Bagi kita memang sempurna dah, tapi bagi orang lain memang kita sempurna. Kita nak doa Mama sihat selalu supaya sembuh dan boleh jalan seperti orang biasa. Jual secara harian, duit tu boleh bantulah sikit sebanyak beli untuk keperluan cuci kaki, kapas perut. Kalau macam tak berniaga memang tak ada duit. Wakil Penaja Utama Bersamamu, Syarikat Faiza Sendirian Berhad berkesempatan menyantuni keluarga Nur Suaidah di Bukit Mentok, Kemaman. Assalamualaikum. Pegawai Pemasaran Wan Muhammad Mikdad Wan Sidi turut membawa pelbagai produk keluaran syarikat serba sedikit dapat meringankan beban mereka. Jadi macam mana saya tangkap sekarang daripada Setakat ni tak ada lagi lah perubahan yang baik tu, tapi susu je lah. Setiap 4 jam sekali susu ikut tiup. Dah tebuk kat perut kan, jadi 4 jam sekali susu. Makanan lain tak boleh Memang makan? tak. Memang tak Memang susu je. 5 tahun tu. Maknanya sakit belakang tu lah, kronik dia ni. Tak boleh nak duduk lama sangat. Kat nega mana? Dia ni nega dadih dengan gula-gula kapah. Hari Jumaat dekat Pasar Tani. Kat lain tu duduk dekat sekolah, belakang sekolah anak dekat Padang Setakat. Ada hari laju, ada hari tu kurang gitulah. Saya datang hari ni nak bawa sedikit sumbangan lah daripada pihak syarikat Faiza ni. Saya bawa beras Kashmir, Faizamah, tepung dan macam-macam lagi lah barang Faiza ni. Jadi kalau macam beras Faizamah tu beras tempatan kita. Jadi saya harap dengan sedikit sebanyak sumbangan daripada syarikat Faiza ni dapat menampung kos hari hidup kat ni. Selain itu saya pun hari ni nak cerita pasal buku ni, nak suruh buku ni. Buku ni berkisahkan macam mana Hajah Faiza Barumi ni dengan modal RM4 je
ia boleh berjaya sampai sekarang ni. Jadi harap dengan kalau ada cara-cara yang berniaga tu boleh bantu kat dalam buku ni. Jadi saya suka. Terima kasih. Selain daripada barang-barang tadi tu, ni ada RM1 lah. Dengan sedikit sebanyak sumbangan ni dapat menampung kos untuk obat-obat kat ke kos hari ke kat lah terutamanya. Terima kasih. Selain mengalami penyakit saraf, Nur Suaidah turut mengalami insomnia kronik sehingga perlu mendapatkan rawatan psikiatri. Kadang-kadang Su sampai 3 hari langsung tak tidur. Kadang-kadang sakit belakang kronik datang. Su tak bagi tahu, Su diam. Sebab Su tak nak bila Su bagi tahu, keluarga Su jadi kelang kabut. Jadi Su memang tak boleh nak tengok. Sebab sepanjang hidup Su, daripada umur Su 16 tahun sampai ke sekarang 33 tahun, sakit tu setiap hari. Tak ada hari yang tak pernah sakit. Setiap ibu pasti mahukan yang terbaik untuk permata hatinya. Walaupun situasi kesihatan Nur Suaidah tidak mengizinkan, sedaya upaya dia akan berusaha untuk memenuhi keinginan Farisha. Ica ni dia seorang anak yang jenis tak banyak nak tunjuk air mata dia sebab dia tahu mama dia sendiri pun banyak menangis. Seorang anak yang banyak sangat menolong dan dia tak boleh tengok mama dia sakit. Jadi semua dia dah pandai sebab dia tengok apa benda yang dia tengok tu benda yang berlaku setiap hari dan depan mata dia. Dengan keadaan dia disus ni memang tak dapat nak bawa. Kadang-kadang kalau mak pergi rumah adik ke, mak bawa lah cuti sekolah, mak bawa. Apa yang saya tahu anak Su ni dia suka mandi kolam. Dia tak benda lain pun. Kadang-kadang dapat pergi kolam Bukit Mentuk tu. Ya Allah, suka dia, ya Allah, Tuhan je tahu. Lantaran menunaikan hasrat anak tunggal Nur Suaidah, sebuah taman tema terkemuka berbesar hati untuk berkongsi kegembiraan bersama keluarga ini. Jatuh air mata pun tadi daripada start masuk sampai ke dalam. Sebab macam memang tak sangka. Macam benda tu sekelip mata je. Su nangis sebab Su tak sangka dapat layanan yang begitu istimewa lah. Dapat tengok anak senyum tu, semua hilang sakit. Hilang sakit. Jadi hilang penat. Yang dah bertahun-tahun tu jadi macam hari ni sangat-sangat lega. Semoga ibu cekal ini terus tabah mengharungi dugaan hidup. Suatu hari nanti, pasti ada sinar bahagia buat mereka yang sentiasa sabar dan bersyukur dengan perancangan Yang Maha Esa. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 5 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Melaka, keluarga Zaikahar. 1 keluarga dari negeri Johor, keluarga Rohaya Ahmad. Menelusuri ke utara negara, 3 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Syaliza Syafi'i. Keluarga Yaakob Hambali. Dan keluarga Nangsiah Nik. Manakala 1 keluarga dari negeri Perak, keluarga Dahalizawati Said. Dan keluarga Aniza Mamat dari negeri Terengganu. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu.